Okay lah, pukul 2.30 saya rasa saya nak mula sekarang. So ada 62 orang yang join. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Saya Cikgu Rafida. Okay, semua sedia maklum lah. Saya PT yang menguruskan pertandingan peta I-Think Sains Negeri Melaka tahun ni. Okay, jadi untuk taklimat, terima kasih. Untuk taklimat pertandingan hari ni, so saya nak terangkan lebih detail lah mengenai pertandingan yang akan kita sertai nanti ni. Okay. Jadi nanti kalau ada yang tak faham, nanti saya boleh jawab, saya cuba jawab lah. Jadi nanti saya akan masukkan dalam helpdesk ataupun saya ada masukkan link untuk grup Telegram ya. Dalam tu boleh juga kalau nak kemukakan soalan. Jadi sesiapa yang belum masuk lagi link Telegram saya boleh masuk. Saya dah addkan dalam email masing-masing. Email yang cikgu daftar untuk pertandingan ni. Saya rasa dalam itu baru ada dalam 30 lebih orang saja yang join. Okay. Okay, saya rasa sudah boleh mula ke slide yang pertama. Okay, nanti saya share link tu yang mana tadi. Okay, lepas ni nanti saya minta tolong kalau saya sharekan link Telegram tu. So siapa yang belum join nanti boleh join lah. Okay, yang pertama untuk syarat-syarat pertandingan tahun ni, mungkin siapa yang dah masuk tahun lepas lebih kurang sama macam tahun lepas juga. Okay, yang pertama terbuka kepada murid-murid tahun 4 hingga tahun 6, murid tahap 2 lah. Okay, murid tahap 2. Dan fokus pertandingan untuk memastikan kefahaman murid tentang maklumat sains melalui penghasilan peta I-Think secara digital. Okay, digital ni maksudnya kita buat guna komputer lah, okay, guna PC lah. Kemudian peta I-Think yang dibina tu adalah berdasarkan tajuk dalam DSKP lah. Okay, maksudnya kalau sebab tahun ni tahun 6 yang terakhir kan untuk yang untuk silibus yang lama kan terakhir. Jadi kalau tahun 6 yang murid tahun 6 yang buat, dia akan buat peta I-Think ikut yang dia pelajari lah. Okay, kalau tahun 4 tapi boleh juga campur lah. Contohnya kalau nak buat lebih dari satu peta I-Think topik yang berbeza tahun 4, tahun 6, masa tahun 4 atau tahun 5 kena ikut yang topik yang terkini lah, mengikut DSKP. Okay, kemudian peta I-Think boleh buat dalam dua bahasa. Maksudnya peta I-Think tu sama ada dibuat dalam bahasa Melayu saja ataupun dibuat dalam bahasa Inggeris. Salah satulah, boleh antara dua bahasa tu. Okay, next. Okay, seterusnya penghasilan peta I-Think boleh dibina secara bebas dalam satu muka surat bersaiz A4. Okay, A4 menggunakan mana-mana perisian yang sesuai dan disimpan dalam pilihan format JPEG, PNG atau PDF lah untuk dihantar secara online nanti. Okay. Kemudian peta I-Think mestilah hasil ciptaan peserta sendiri dan tidak diciplak dari internet atau lain-lain sumber.
Kemudian taklah dihantar, nanti kami akan sharekan alamat pautan yang akan untuk menghantar hasil daripada peta iting tu lah, hasil murid yang dah buat tu, yang buat nanti akan dihantarkan melalui alamat pautan yang kami akan berikan nanti. Okay. Kemudian penilaian. Penilaian adalah berdasarkan keaslian, kreativiti, kandungan fakta, kekemasan, susun ortografik dan juga kesesuaian susunan aliran. Ini sebab peta iting ada banyak jenis kan. Jadi kita pemarkahan akan ditengok daripada semua segi lah, daripada dia punya konten dan juga cara present peta iting tu sendiri. Okey, kemudian semua hasil penyertaan adalah hak milik Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksudnya contohnya peta iting tu once dah hantar, KPM berhak untuk menggunakan dia sebagai bahan-bahan PDP ke atau nak share dengan cikgu lain ke. Okay. So bila dah hantar tu dah bukan kita tak boleh nak claim tu hak milik kita, tak boleh guna untuk lain. Okay. KPM berhak untuk gunakan peta iting yang kita dah hantar tu untuk apa-apa tujuan pembelajaran. Okay. So focus time untuk ini I think untuk sign lah. Okay, untuk time. Okay, next. Okay, saya nak sharekan borang penjurian untuk pertandingan supaya cikgu-cikgu dapat menilai lah. Okay, kat mana markah, dah dapat markah yang lebih. Maaf, kecil pula ni rubrik tak apa nampak. Okay. Boleh besarkan sikit tak? Tak nampak, tak jelas lah. Lagi sikit besar kan? Okey, untuk pemarkahan ya, ini saya kongsikanlah markah yang penilaian peta iting nanti. Besar lagi sikit Nas, boleh tak? Tak berapa jelas lah. Okey. Okey, kriteria dia yang pertama, aspek pertama yang dinilai ialah kandungan fakta je lah. Okay, kandungan fakta tu maksudnya topik apa yang murid-murid akan buat mengenai peta iting tu. Okay, kandungan fakta tu akan dinilai. Okay, kemudian keaslian dia. Keaslian tu maknanya original lah, memang murid-murid tu yang buat sendiri, cipta sendiri macam mana dia nak buatkan dalam bentuk grafik peta iting tu. Okay. Kemudian penggunaan peta minda dan grafik. Okay, puan ada markah. Susun atau peta. Okay, grafik dan macam mana susunan dia lah. Dan juga kreativiti. Okay. Yang dia punya markah tu kalau yang baik tu 13 hingga 16 lah. Tengok kalau untuk kandungan 13 hingga 16 tu markah dia baik lah. Okay. Untuk keaslian 13 hingga 16. Minda dan grafik. Boleh tak kita pilih sikit Nas? Tak nampak. Untuk yang cemerlang. Okay, thank you. Okay, untuk yang cemerlang kira full mark lah. Untuk full mark, nak score full mark, maknanya 17. Kalau untuk kandungan fakta tu 17 hingga 20 lah. Okay, keaslian 17 hingga 20. Okay, nanti slide ni saya akan share dalam group tele lah. Kalau nak tengok dengan jelas, tak apa jelas dalam ni. Okay, kemudian penggunaan peta minda tu untuk markah penuh. Okay, macam mana nak dapat markah penuh? Boleh tengok dia punya rubrik nanti lah. Okay, ini saya akan kongsikan. Contohnya kalau kandungan isi dan fakta tu, kalau nak full mark, menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai apa yang kita nak present tu, yang kita nak buat tu.
Contohnya kalau nanti saya akan kongsikan yang previous punya peta I-Think. So nanti boleh tengoklah contoh tahun lepas yang murid-murid dah hantar. Okay. So dari situ dia dapat tengok macam mana kefahaman murid tu tentang konten yang dia nak present. Okay. Kemudian untuk keaslian pun akan dinilai. Okay. Penggunaan peta, minda dan grafik. Okay. Boleh kena faham lah dia berapa peta I-Think dan kegunaan dia. Okay. Ada yang kena tahu dia kesesuaian tu lah. Contohnya kalau peta buih, okay, bagaimana penggunaan dia. So penggunaan peta I-Think mestilah sesuai dengan konten yang nak dipresentkan tu. Okay, kemudian susun atur dia, maksudnya dalam satu A4 paper tu, macam mana murid-murid nak susun aturkan supaya dia jelas dan senang difahami. Okay, menarik dan menarik jugalah. Okay, kreativiti. Okay, untuk saya baca untuk full mark. Okay, kreativiti kalau nak markah penuh, warna dan tulisan yang digunakan hendaklah sesuai dan menarik. Maksudnya peta I-Think yang dihantar ni mestilah semua berwarna. Okay, semua berwarna. Termasuklah dia punya background dia lah. Okay, warna dan tulisan yang digunakan adalah sesuai dan juga menarik. Okay, menimbulkan kesan yang cantik lah supaya bila tengok peta I-Think tu, boleh dapat lihat dengan jelas dan juga menarik, okay, untuk dibaca. Okay, next. Okay, yang ni mungkin saya ada sharekan dalam masa pendaftaran tu. Okay. Tarikh akhir, saya nak beritahu untuk tarikh akhir penghantaran projek. Okay, hari ni 22 bulan 6. So tarikh akhir ialah 20 hari bulan 8. Lebih kurang almost 2 bulan lah untuk cikgu untuk memilih atau nak latih budak yang mana satu, nak pilih atau nak rancang, nak buat macam mana. So lebih kurang ada masa 2 bulan lagi. Okay, dan saya harap tak hantar last minute lah kan. So awal dari itulah. Tarikh akhir dia 20 bulan 8, 20 Ogos. So diharapkan semua dapat hantar sebelum tarikh tutup dia. Okay, kemudian penilaian oleh hakim. Dia ada 2 sesi. First sesi tu dia akan nilai pada 30 Ogos. Dan insyaAllah dia punya keputusan tu akan diumumkan pada 29 bulan 9. Okay, bulan 9 lah. Jadi biasalah sekarang masih tak buka sekolah lagi kan. Jadi mungkin kita ada kekangan sikit untuk nak latih budak ataupun nak bagi maklumat secara terperinci lah untuk murid-murid yang akan dipilih sebagai peserta. Jadi cikgu mungkin boleh gunakan secara online lah untuk melatih murid dan sebagainya. Okay, so 20 Ogos adalah tarikh akhir untuk penghantaran peta I-Think ni. Okay, next. Okay, saya nak share contoh-contoh peta I-Think yang lepas. Ada banyak lah, saya share beberapa. Okay, contoh yang pertama ni murid ni buat ciri-ciri khas haiwan melindungi diri daripada musuh. Okay, so dia buat peta dan ada penerangan dan juga gambar lah. Okay, next. Okay, ini dia banding beza dua tumbuhan. Yang ni berbeza dia punya ciri-ciri. Next. Okay, ni murid ni buat pasal buruj. Okay, buruj. Tapi yang ni dia tak ada penerangan lah, dia hanya beritahu jenis buruj saja. Okay, next ialah pengawitan makanan. Okay, yang ni dia ada dia punya explanation dan gambar juga. Okay, boleh jadikan contoh lah nanti. Okay, kalau yang mana yang sesuai tu boleh ambil. Okay, yang lagi satu ni buruj juga.
Tapi bezalah Buruj tadi dengan Buruj ni kan. Yang ni dia ada penerangan. Okay, ni lebih detail dia punya peta lighting dia. Okay, next. Okay, yang ini yang contoh yang wakil negeri tahun lepas. Okay, dia murid ni dia buat berbeza daripada yang asal yang awal-awal saya kongsi tadi. Yang ini semua jenis peta lighting dia masukkan. Okay. So masih dalam A4 size tapi dia compactkan dalam satu A4 size tu untuk semua peta lighting, semua jenis peta lighting. Jadi boleh digunakan ni sebagai contoh jugalah. Okay. Kalau nak hasilkan peta lighting nanti. Okay. Saya buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada soalan yang nak ditanya, yang mana saya boleh jawab, saya jawab sekarang. Ada soalan? Assalamualaikum. Wassalam. Saya Cikgu Latifah daripada Sekedebong. Ya, Cikgu Latifah. Nak tanya, bilangan murid yang masuk tu adakah seorang saja? Betul Cikgu. Bilangan murid yang kita dah bincangkan, kita dah decide hanya seorang sahaja murid. Maksudnya kalau ramai yang nak masuk, cikgu pilih yang terbaik. Yang terbaik yang wakil sekolah, betul. Okey, baik, jelas. Okay. Itu saja. Terima kasih. Sama. Okay, ada soalan lagi? Soalan Syazrul Puan. Puan nak tanya, kalau saya nak guna gambar, boleh tak terus ambil daripada internet? Gambar boleh? Gambar tu boleh image daripada internet? Image yes, boleh. Okay, gambar boleh. Okay. Okay. Gambar boleh, tapi the way you present the peta lighting tu, tu kena curate sendiri. Okay. Any questions? Puan, saya jemputan Saya nak tanya, Puan masa kini kita boleh tukar nama murid tak? Boleh. Boleh Boleh. Masih boleh. Boleh pilih lagi murid. Jadi kena tukar kat mana? Kena tukar kat mana kan? Nanti saya beritahu. Okey. Saya beritahu nak tukar. Dari sekolah mana Puan? SJKC Polan. Okey. Thank you Okey, welcome. Boleh masalah? Ya. Okey, untuk tukar tu nanti kita akan sertakan borang penghantaran. Jadi nama murid dengan lighting yang hantar tu sekali kat situ. Jadi final kat situ lah. Nanti akan ada Okay, thank you for sharing. Okay, Puan Tan tadi Cikgu Syarudin, Cikgu Syarudin tolong jawabkan tadi. Dia kata nama murid nanti yang masa final tu akan kita akan tulis nama murid masa nak hantar peta lighting. So daripada situlah kita tahu murid yang terlibat, murid yang menyertai lah. Okay. So nanti saya akan masukkan juga dalam grup tele supaya mungkin ada kawan-kawan lain yang ada masalah yang sama, mereka pun boleh tahu macam mana nak handle kalau nak tukar nama murid. Okay. So saya dah share dalam chat tadi yang link untuk tele. Siapa yang tak join lagi boleh join dalam guna link tu untuk masuk dalam grup tele. Okay. Tarikh Wan Maznaziha. Okey, tarikh last tadi saya dah beritahu 20 hari bulan 8. Tetapi cikgu kena hantar kalau boleh awal lah, sebelum tu lah. Okey. 20 hari bulan 8. Okey. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.
Saya Sarina daripada SK Padang Temu. Ya, Puan Sarina. Saya nak tanyalah sepaham saya, penyertaan nama murid kita masih belum hantar nama murid lagi kan? Cuma kita daftar yang nak masuk pertandingan je setakat hari ni, betul? Sebab kan? Kita yang hari tu link pendaftaran yang saya kongsi tu untuk pendaftaran sekolah. Kan untuk sekolah penyertaan kan kita. Tu saya jadi keliru pula, dah ada hantar nama peserta ke? Setahu saya belum lagi. Saya pun Kan? Bila final bulan 8 kan baru kita hantar, betul? Betul, 28 tarikh akhir dia. Maknanya betul lah fahaman saya. Okey. Terima kasih. Sama. Sepatutnya memang kita belum hantar lagi nama murid yang menyertai. Okey. Kita hanya baru daftar saja kan untuk pertandingan. Jadi yang final siapa yang masuk nanti akan kita share dalam penyertaan yang akhir sekali. Puan, saya Kanan dari JKT Pulau Sebang. Ya, Cik. Saya nak tanya, tajuk yang digunakan dalam writing tu dia guna satu tajuk saja ke macam mana? Tadi saya nampak dia ada banyak peta writing kan, dia gunakan satu speaker tu macam mana tu? Yang contoh yang saya bagi tadi, dia tak guna satu tajuk. Dia buat setiap peta writing tu dia buat berbeza topik. Jadi macam mana tu? Dibenarkan ke macam mana tu? Dibenarkan lah, boleh lah buat. Boleh buat. Okay. Kalau nak buat yang berkaitan pun boleh. Kalau macam yang contoh saya bagi ni, setiap peta writing ni. Ya. Oh ya. Okay. Terima kasih Puan. Okay, sama. Okay, ada soalan lagi? Okey, dalam chat ni ada Encik Asrul ni dia tanya, ada contoh Johan. Yang ini yang saya tunjuk yang ni ialah yang wakil Melaka lah, wakil kebangsaan lah dia tu. Okey. Yang ini yang contoh yang Melaka punya wakil Melaka. Yang Johan penganjur, kalau ada nanti saya akan kongsi dalam Telegram. Okey. Saya tak ada minta pula yang Johan. Jadi Puan tumpang tanya, maknanya yang wakil Melaka ni, maknanya dalam satu peta kita boleh masukkan seberapa banyak peta yang kita boleh buat, betul? Betul, betul. Dalam satu A4 size tu dia masukkan semua jenis peta writing dan dia gunakan topik yang berbeza. Maknanya boleh lah, bukan hanya pilih satu topik saja. Boleh. Topik, maksudnya topik tu kalau nak buat yang berkaitan pun boleh, berbeza pun boleh. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, ada soalan lagi? Contoh yang dua saya akan bagi ya. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan. Okay, next nurse. Okay. Untuk hari ni sebab untuk hari ni kita akan masukkan semua guru yang terlibat dalam GM hari ni. Kita akan masukkan dalam SPL KPM. So each of you need to register lah dalam ni. Saya akan bagikan link, saya akan sharekan link nanti dalam ni atau dalam ni dan juga dalam tele lah. Okay. Siapa yang join hari ni. Okay. So dalam link ni nanti untuk kehadiran hari ni. Okay. Pertandingan Carnival Stamp tu jangan pilih sebab yang untuk peta writing hari ni ialah Stamp Online Challenge. Okay, semua pertandingan
STEM online ni akan dibuat secara online lah, memang online lah kan, sebab tak ada, masa ni tak ada face to face lah. Okay, so nanti semua guru yang terlibat dalam ni akan register untuk hari ni online challenge sahaja untuk pentas hari ni. Okay, tandingan Canvas STEM tu jangan pilih, jangan choose. Okay, kemudian nama penuh, biasalah nama penuh, nombor telefon huruf besar. Okay, nama penuh huruf besar dan nombor telefon. Next. Okay, email boleh mana-mana email lah, sama ada dia 5 atau email peribadi. Okay, apa-apa email boleh. Kad perkenalan, masukkan kad perkenalan. Kemudian nama sekolah dan juga tarikh taklimat hari ni. Okay, tarikh taklimat hari ni. Okay, itu saja. Ada soalan tak untuk isi ni? Tak ada, buat senang kan? Ada soalan lagi tak? Okay, Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, untuk taklimat hari ni ada record tak? Maksudnya nak teliti balik, nak tengok balik. Sebab first time. Nak tengok apa ya, Puan? Taklimat ni direkod tak? Boleh share Telegram? Record. 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 Nanti kami akan share. Kita teliti balik, tengok balik, takut ada yang lepas pandang ke apa. Boleh? Ada. Ada record. Okay, terima kasih. Okay, untuk nak rujuk ya. Okay, boleh. Okay, memang ada record. Okay, kawan saya dah sharekan link untuk kehadiran cikgu. Dalam list saya ni ada 100 lah, termasuk saya. So hari ni ada lebih kurang 100. Sebab dalam GM boleh 100 je. Maknanya kalau ada lebih 101 memang tak dapat masuk lah dalam GM saya. Okay. Sebab dalam yang register 95 buah 95 orang. Okay. Jadi saya assume dia tak reach sampai over 100 lah. Tapi sini dah 100 kat dalam group ni. Okay. So those yang tak dapat join tu boleh tengok nanti yang record lah. Okay. Ya. Boleh tak Puan undur balik paparan tadi nak masuk SQL? Okay, boleh. Okay. Okay, nanti tekan link akan keluar ni borang kehadiran ni. Okay, next. Okay, yang ini yang saya beritahu tadi lah. Abaikan bahagian ni yang Carnival STEM ni. Carnival STEM ni tak payah pilih. Kita punya pertandingan pentas ni under STEM Online Challenge sebab dia ada 2 kategori. Dia ada 2 kategori. Pertandingan Carnival STEM dan juga STEM Online Challenge, dia berbeza. Okay. Nanti kalau pilih nanti dah keliru pula nak masuk dalam SPL kan, ada 2 pula. Sedangkan pentas dia under STEM Online Challenge. So yang atas ni jangan pilih lah. Jangan pilih yang atas. Okay. Okay, faham. Biar kosong. Biar kosong, betul. Sebab dia tak ada star pun, tak pilih pun tak apa. Kita boleh submit nanti. Yang ada star yang record. Okay, ada soalan lagi? Kalau lepas ni ada soalan yang mungkin sekarang tak terfikir nak tanya kan. Kalau masa on the process tu ada nak tanya, so boleh tanya dalam group tele yang saya dah buat lah. Okay. Saya dah sharekan dalam chat tadi untuk link group tele. So those yang tak join lagi boleh klik link tu untuk join. And personal number saya pun ada. Kalau tak dapat nak join, anything problem boleh WhatsApp saya lah. Guna nama handphone. Kalau tak boleh join lah, saya akan add personal dalam saya punya tele. Dalam group tele yang saya dah buat tu. Okay, ada soalan dalam ni, dia tanya image pegun atau animasi pegun. Okay, dia tak ada yang saya tengok yang contoh tu semua pegun lah. Nanti saya tanya balik, saya akan confirm balik kalau boleh guna animation. Okay,
Kalau bertukar guru pembimbing, kena inform nanti guru pembimbing bertukar. Okay. Guru pembimbing kalau bertukar boleh inform saya. Sekolah mana dan tukar kepada guru siapa. Okay. Ada lagi soalan boleh tulis dalam chat juga, saya boleh tengok sini. Ada tak yang saya tak baca? Oh, boleh guna aplikasi apa-apa saja. Ya, betul. Okay, boleh. Word ke, Excel ke, PowerPoint ke. Anything lah, ada banyak kan. Okay. Janji dalam bentuk grafik. Dan boleh hantar nantilah dalam secara online. Boleh guna apa-apa aplikasi. Okay. Animation tadi saya akan confirm balik. So, buat masa ni tak guna animation. Berapa minimum slide? Saya dah jawab satu saja. A4 size dan satu saja. Selai lah maksudnya. Okay. Contoh ni nanti saya akan bagi yang Johan atau yang kebangsaan ni. Kalau ada saya akan bagi, nanti saya akan share dalam grup. Okay, saya rasa saya dah jawab soalan semua dalam ni. Okay, tarikh last saya dah jawab tadi 20 Ogos. So boleh hantar sebelum tarikh tamat lah. Okay, satu sekolah, satu murid sahaja, betul. Okay, betul. Satu sekolah, satu murid sahaja. Penghantaran di web ke? Okay, penghantaran ni link nanti saya akan grup. Okay, dalam grup tele dan juga dalam helpdesk lah yang akan dihantar ke GDK Koko masing-masing. Okay, so jangan risaulah. Kita ada banyak media. So kalau rasa tiba-tiba tak dapat link ke apa, boleh tanya dalam grup ataupun boleh personal PM saya. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Oh ni tu ada ni, okay. Bahasa bahasa BI boleh ke? Boleh, okay. Bahasa boleh pilih salah satu. Sama nak guna bahasa Inggeris saja atau nak guna bahasa Melayu saja, boleh. Okay. Melintang atau menegak atau bebas, boleh. Tak kisah. Okay, portrait boleh, landscape boleh. Apa-apa boleh. Okay, bentuk apa semua boleh. Janji boleh dibaca dan jelas. Okay. Topik boleh pilih tahun 1 hingga tahun 6. Boleh. Peserta tahap 2, 4, 5, 6. Topik you can choose daripada year 1 until year 6. Boleh. Okay, boleh. Topik tak kisah, boleh. Janji mengikut DSKP lah. Janji mengikut DSKP yang terkini. Mengikut DSKP yang terkini. Lagi seperkara lagi Puan, tadi saya tanya tentang sebab tadi yang Wakil Melaka kan dia ada guna banyak peta. Okey, tapi kalau dalam banyak peta itu dari tahun dia dari tahun berlainan boleh? Atau mestinya satu tahun yang sama? Tak, boleh mix. Boleh mix Boleh, yes, boleh. Okay. Okay, thank you. Boleh campur tajuk. Okay, welcome. Okay. Okay. Bila tarikh akhir, okay, tarikh akhir saya dah sebut tadi 20 Ogos. Okay, 20 Ogos adalah tarikh akhir hantar. Submit kepada saya lah. Nanti saya akan bagi link dia. Okay, link akan diberi. Okay. Semua penghantaran petiting memang hantar dekat saya lah. Okay, dan saya akan berikan pada hakim untuk dinilai. Bukan saya yang nilai ya. Saya tak nilai petiting tu. Saya menguruskan saja pertandingan ni. Akan dinilai oleh hakim yang terpilih. Oh, masa hantar tak perlu. Tak perlu mention topik, tak payah. Okay? Perlu mention ke pakai DSKP atau tajuk mana, tak payah. Hakim akan menilai lah. Okay, hakim ni dia pakar, dia tengok, dia tahu kan. Kalau DSKP tu dah tak ada kan, mungkin dia akan tolak markah lah. So, pastikan gunakan DSKP yang terkini dan mestilah ciptaan sendiri lah. Okay. Sebagai guru pembimbing, kita bolehlah bantu murid kan untuk buat. Boleh bantu dia, bimbing dia. Okay, ada soalan lagi? So, as I mention tadi, kalau ada soalan lepas ni, boleh tanya dalam Telegram. Okay.
Dan saya harap dah join lah, dah dapat link yang dalam chat. Okay, Jela dah faham, thank you. Animation je kita tak sure buat masa ni tak boleh lah. Okay, buat masa ni tak boleh. Kita gunakan yang biasalah macam saya bagi contoh tadi. Okay. Okay, ada soalan lagi? Jangan lupa isi yang untuk SPL tadi supaya cikgu-cikgu semua dapat mata kredit lah kerana join taklimat hari ni. Okay. Okay, betul, memang image mata lupa memang image, tak ada animation. Okay, jika tak ada soalan lagi, saya tamatkan. Nak ambil gambar dulu, lupa pula. Okay, evidence nak kan. Okay, boleh tak yang rasa boleh onkan kamera lah untuk ambil gambar, untuk kawan saya ambil gambar. Kita akan ambil beberapa kali lah kan, sebab ramai ni kan. Kau tak masuk Nas, ready tak untuk ambil gambar Nas? Okay Kak. Okay. Beritahulah nak ambil. Cikgu nak senyum ke apa kan? Nas boleh beritahu tak dah sedia atau nak snap? Okay, 1, 2, 3. Another one. Okay. Sorry. Okay, 1, 2, 3. Okay, done. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you for joining my GM today. Harap dapat membantu cikgu-cikgu yang nak masuk bertanding. Saya pun baru in charge, saya pun belajar juga. Okay, so anything kalau tak ada, belum nak tanya hari ni, boleh tanya nanti dalam daily in case kalau ada soalan yang baru pop up. So thank you for joining today. Assalamualaikum. Terima kasih join. Boleh leave sekarang. Terima kasih Puan. Okay, terima kasih. Sama. Salam. Terima kasih juga. Okay, thank you for joining me today. Terima kasih. Sama.